Okey, selamat sejahtera untuk seluruh masyarakat Malaysia. Siapa-siapa musuh saya, siapa-siapa yang tahu saya, selamat sejahtera. Okey, I dah bertalu kali sudah memberitahu dan meminta bukan pertolongan, I bukan minta pertolongan, tapi keadilan. Keadilan. Untuk apa saya buat dalam hidup saya sampai saya tak dibiarkan hidup dengan keluarga, hidup dengan ibu bapa, family, dengan suami. So saya tidak tahu, saya hanya mangsa tahu. Saya adalah seorang mangsa kerana haluan hidup saya bukan saya yang tentukan. Apa setiap peringkat yang saya duduk dengan keluarga, saya duduk dengan suami, saya duduk dengan siapa-siapa pun, setiap peringkat mereka ada arahan dari sesuatu, mereka buat tu. Saya tidak dibagi peluang atau pilihan untuk memilih kehidupan saya sendiri. Walaupun saya ada banyak keinginan seperti semua manusia, saya tidak dibiarkan menikmati hidup saya. Saya selalu dilayan seperti orang yang jijik. Saya pun tak tahu kerana sampai hari ini saya pun tak tahu kenapa saya diimplan, kenapa kami tak boleh hidup. So ada yang kata ini bukan pemastian saya. Ada yang kata government sudah jual untuk insurans. Ada yang kata ada orang yang jual untuk insurans. Saya pun tak tahulah. Dari kecil mak saya bawa saya kerja keras, bawa saya pergi beli emas. Orang pergi rumah saudara ke rumah siapa-siapa, malam ada dekat tangan, pagi hilang. Selepas ayah saya meninggal 10 tahun dekat rumah anak yatim, 3 tahun mak saya ada jenguk, tapi hasil titik peluk dia sampai 12 jam pun dia kerja. Dia sewa sebuah bilik dari kawan dia. So dia sebulan 1,000 lebih dia beli barang emas. Masa tu baru 1 gram 15 hingga 18 ringgit dia. So 3 tahun dia tak tunjuk, datang ke rumah anak yatim, dia tunjuk apa yang dia buat duit dengan kerja tu. So dalam seminggu dah kena curi. Saya tidak tahulah, dalam seminggu kena curi dari rumah sewa dia. So macam ni lah. Setiap kali kita beli emas, kita dengan titik pula kita sendiri. Sekarang dia orang katalah ada seseorang atau sebuah kumpulan yang bagi emas ni. Bukan. Setiap kali kalau dari kecil, apa-apa masalah, apa-apa muslihat, apa-apa pergaduhan, semua saya ada di sana, ada di masa tu. So dulu saya tidak tahulah bila ayah saya selalu memukul ibu saya untuk barang kemas kerana dia ada minum kan. So bila ibu saya nak bawa adik saya pergi ke rumah kakak dia Kajang, ibu saya tak bawa saya. Dulu saya tidak tahu, saya ingat ibu saya tak sayang saya, tapi sebenarnya bukan sebegitu. Sebenarnya kenapa dia biarkan saya dekat ayah saya dan dia bawa adik saya hanya untuk implan dalam badan saya. Dia ada semua bukti bukti yang akan membuktikan saya ini seorang insan yang baik. Tak pernah macam tuduhan-tuduhan yang dituduh dari kecil. Tuduhan itu adalah palsu kerana data dalam badan saya akan menceritakan apa saya dan apa keluarga saya. So setiap kali selepas kahwin, dia orang buat drama tahu. Kahwin pun saya dari rumah anak yatim. Hari perkahwinan kita tahu kan perkahwinan orang India kena tunduk. Saya tertunduk, saya ketawa sampai semua orang marah saya, ahli keluarga sebelah suami saya. So memang hari itulah saya ketawa dengan rasa yang tak ada ketakutan. Ingat ada keluarga sendiri, ada kawan sendiri, saya ada hidup sendiri. Tapi itu pun adalah sesuatu drama yang dilakukan oleh network yang implan dalam badan saya. Kerana
setiap upacara India yang dilakukan di rumah ahli keluarga saya, dia orang akan mempelawak Sami yang kasta tinggi, upahnya 2,000, 3,000 sekali macam tu. Sampai itu Sami ada beli kereta automatic door lah. Saya tak tahulah, saya bukan perli Sami dekat sini. Tapi hanya perkahwinan saya dibawa seorang priest India yang dalam 300 ke 400. Dia orang kata kalau membawa sami-sami yang kasta tinggi memang dia punya bacaan mantra berkesan. Kalau yang sami yang dibawa untuk perkahwinan saya yang 300 ke 400 saya pun tak tahulah. So macam mereka tak belajar, perkahwinan ini takkan kekal dengan gembira macam tu. So memang saya tahulah perkahwinan saya pun adalah hanya untuk sesebuah drama, untuk sesebuah network. Setahu saya dari kecil bapa saya bukan anti Melayu. Dia bawa orang Muslim yang tempal kaki cacat, lepas tu dia ada urut, lepas tu dia hantar pergi yang rumah-rumah yang berkenan boleh jaga dengan mereka. So hari ni mereka kata kami anti Melayu. Saya pun tak tahu. Saya dari KL belajar dekat sekolah Melayu, sekolah rendah kebangsaan. Memang saya diajar kena bersatu dengan semua. Ini satu Malaysia, kita tak boleh gaduh dengan kaum-kaum lain, jangan jadi anti kaum lain. So, saya memang diajar dari KL, dari sekolah, dari kerajaan, dari sekolah rendah kebangsaan. Dalam semua aspek mereka hantar saya dengan menyimpan banyak perkara yang baik. Tapi datang dekat sini saya pun tak tahu siapa nak jadikan kita anti Melayu. Saya pun dijadikan anti Melayu oleh banyak susati, oleh keluarga saya sendiri. Anak-anak saya pun boleh buat perkara sebegitu. So kami memang anti Melayu. So saya dah banyak kali bila sembahyang rumah saya ada sembahyang, kita tahu kan upacara saya dari rumah anak yatim memang pandai sembahyang memang. So setiap kali kerana ada kala suami saya akan sembahyang pakai dhoti, ataupun anak saya sembahyang hari Isnin, hari Selasa atau Jumaat, hari-hari perayaan untuk kita punya tuan. So ada kala ibu saya yang sembahyang. So saya aktif dengan kebun bunga melu di Pulau Utama, tiang 15 hingga 16, 2 dekat-dekat 2 ekar lah. So bunga melu. So ada kala kalau ibu pun sibuk, suami tak balik, atau anak saya sekolah balik lewat, saya akan sembahyang. Setiap kali saya sembahyang meloceng pakai loceng. Setiap kali itulah saya dibelasah oleh suami saya, masalah dekat rumah besar-besar sampai darah dekat muka, darah dekat hidung. Setiap kali yang bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, lebih dekat 7 tahun. Saya tak tahu kenapa dulu memang tak perasan. Setiap kali sembahyang, hari itulah hari yang dahsyat untuk saya, hari macam tsunami lah. So ada hari-hari saya kena pukul, diperli, diejek, hari-hari kena ambil perasaan tu. Tapi hari yang saya sembahyang kena pukul sampai lebam hidung berdarah. Tapi lepas saya siasat lepas saya duduk mengingat balik kenapa saya dibuat macam tu. So setiap kali dah 60 kali saya kena pukul dari kecil. So tempat yang penting mereka pukul adalah sekeliling muka, leher, kepala, pinggang, perut. Kerana perut bayi ketiga kembar saya dioperate dekat Hospital Pakar Puteri. So mereka ingat chip yang diimplant dalam badan saya mesti ada sekeliling muka atau kepala atau leher atau perut atau pinggang. So kalaulah saya jahat, kenapa mereka mau memusnahkan implant data memori dari hari saya lahir, memusnahkan data saya? Kalau mereka tak buat apa-apa salah terhadap saya atau apa-apa kejahatan atau apa-apa muslihat, kenapa mereka nak memusnahkan bukti dalam badan saya?
bukti dalam badan saya. Saya berani. Dulu saya tak tahu kenapa mereka asyik tak bagi kerja, pergi pub, pergi sini tempat yang mudah gaduh, mudah kena pukul. So mereka sendiri sengaja, ya, kerana ini network bagi kerja ni kepada tempat-tempat saya pergi kerja. So saya tak nak salahkan siapa-siapa dekat sini. Ini implan yang buat bagi arahan. Pub yang dah tutup berbulan-bulan pun boleh dibuka balik. Saya tak tahu siapa orang nama dekat sini yang orang yang boleh membagi sampai pub dibuka, sampai dia boleh belanjakan beribu-ribu untuk memusnahkan data bukti dalam badan saya. So saya tidak tahu siapa orang yang membuat salah menggunakan saya, kerana semua bukti-bukti dan tuduhan yang palsu, tuduhan dah ratus-ratus. Saya pun tidak tahu macam mana nak memecahkan tuduhan palsu ni. Tapi akhirnya saya dapat tahu mereka memukul tempat-tempat yang kepala, mata, hidung, sampai mata kena tumbuk 50 kali 3 bulan blue black, hidung berdarah, gigi banyak sampai 3 hari. Pukul dekat pinggang dengan besi, tungkul besi. So, sampai 3 hari pun saya tidak boleh bangun berdiri. Sampai saya bangun pingsan, hitam. 3 hari, 3 malam saya macam tu. Banyak seksa saya diperlakukan hanya untuk memusnahkan data memori di dalam badan saya. Kalau saya tidak takut dan apa-apa tuduhan yang mereka bagi, saya banyak susah. Sampai tak ada kereta dekat rumah saya, tak ada motor, tak ada basikal. Sampai saya kena pergi jauh-jauh. Sampai ada kala bas pun tak sampai kalau saya nak cari bukti saya. So banyak susah saya cari. Lepas tu adalah tuduhan. So hari ni saya faham semua bukti saya tak bersalah ada dalam implan badan saya. So siapa nak musnahkan implan dalam badan saya? So kalau mereka nak memusnahkan dengan memukul begitu kejam sampai hari-hari masalah perempuan sampai turun basah saya punya skirt atau pakaian. Hari sebelum mengandung pun kena pukul. Walaupun saya masalah perempuan kena pukul, lepas lahir dalam pantang tak sampai seminggu kena pukul sampai darah keluar. Sampai pergi mana pun saya dimalukan di kedai-kedai yang sebelum kita duduk dengan kawan nak makan, kursi itu tak ada apa-apa, senai. Itu kedai mama lah, kedai Muslim. Bukan salahkan Muslimah, tolong siapa pun boleh buat angkara sebegini untuk menuduh orang lain. So saya duduk sampai selepas 5-10 minit berbual, kita pergi ambil makan, datang balik ke tempat sama. Skirt saya saya tidak tahulah skirt saya dijadikan merah. Sampai saya pun tahu, kawan saya kata, kenapa ini apa masalah perempuan ke, datang bulan ke? Saya kata tak adalah. Lepas tu pergi cek dekat tandas restoran itu sampai saya punya seluar, kerana memang saya masalah datang bulan tu dah habis, dah selesai bulan tu. Tapi saya pergi cek dekat toilet restoran tu, memang pakaian dalam tak ada apa-apa, hanya skirt dikenakan. Sampai orang semua memperketawakan saya, memalukan saya. Dari kecil saya memang diperlakukan sebegini. Kenapa mereka mau buat begini? Sampai hari ni mereka takut-takut. Semua mak saya kerja 3 tahun 3 tahun segram RM15. Dia tunjuk lepas 3 tahun dia datang tunjuk dekat rumah anak yatim Pure Society. Saya dengan adik saya yang dua-dua orang pun ditunjuk. Sampai dia punya tag tak dipotong. Saya pun tidak tahu siapa curi ini semua. Siapa yang sanggup curi? Ini titik peluk kita sendiri. Titik peluk kita sendiri. Sampai mak saya dah katakan dia tempang. Dia memang tak boleh jalan, asma. Kita diperlakukan sebegini. So saya pun, kita bila mengandung anak pertama, memang upacara orang India, ibu kena beli gelang untuk upacara penyumpah
baby warming macam tu lah, dalam 7 bulan ke 9 bulan. Mak saya beli, bawa saya beli segram RM40 masa tu. Segram RM40, 916. Tapi mak saya beli dekat 900. Semua emas saya, barang-barang harta kita dirampas dengan macam mana tahu? Anak yang saya jaga, anak jiran, suaminya minum, memang kemuliaan 32 tapi rumah ujung nombor rumah 31. Suaminya tak pergi kerja, orang Seremban Suaminya tak pergi kerja, minum, tak dapat kerja. Iswara aerobik, kelabu, warna kelabu. Isterinya kecil, pergi Singapura, anak-anaknya kecil. So saya jaga tanpa ambil upah. Memang dari dulu saya membagi tuition untuk budak-budak India ke Melayu ke dekat nombor 12 Jalan Taksir 1 Sri Alamat. Saya tak ambil upah tau, untuk kepuasan saya, kerinduan seorang dalam rumah. Saya belajar bagi mereka tuition semua. Saya tak ambil upah. Sampai ada orang kacau kita, datang mempergodakan kita. Banyak perkara berlaku, apa-apa kerja atau apa-apa opportunity saya ambil dengan titik peluh saya, memang dibagi halangan oleh siapa pun lah boleh kata. Kerana dulu masa saya kahwin, duduk dekat 3 bulan dekat Rawang, datang dekat sini nombor 12 Jalan Taksir 1, Taksir 1. Sana saya bagi pelajaran untuk, kerana saya tengok budak-budak dekat sana meraya-raya sampai sikat rambut. Saya bawa mereka bagi tuition kerana mereka dalam darjah 3, darjah 4. Orang Melayu pun bukan orang India saja, orang Melayu pun. Saya bagi mereka tuition free. So datanglah seorang kenalan dekat taman tu. Dia memang dari Ilengai. Isterinya Ilengai, suaminya dekat orang Malaysia India. So anak dia darjah 6, tidak tahu untuk belajar. So sudah UPSS sudah dekat, dia minta tolong saya untuk mengajar anak dia sikit-sikit lah. So saya pun okey lah, accept dan bagi tuition. Dalam 2 hari 3 hari memang tak ada apa-apa masalah. Lepas 4 hari 5 hari, budak tu dihantar oleh lelaki, oleh seorang pemuda. Saya baru umur 20. Saya kahwin di 19. Saya baru umur 20. Dihantar lelaki lain, teman untuk budak tu, suruh dihantar. Dia menggoda saya. Tengok, saya punya suami lebih tua dari saya 8 tahun. Tidak dibagi, disuruh, diarahkan jangan bagi kehidupan yang gembira yang sepatutnya dibagi untuk seorang. Lebih-lebih lagi saya dari rumah anak yatim. So suami dibuat sebegitu. Lepas tu hantar budak yang banyak handsome, putih, handsome macam Punjabi, dan menggoda saya. So untuk tu saya kena sacrificekan keinginan saya untuk mengajar. Macam ni lah setiap kali apa-apa tindakan yang saya ambil lah untuk mengatasi kehidupan yang neraka. Mereka memang buat macam ni. So hari ni mereka bawa sana pukul sana, bawa sini pukul sini. Lepas tu mereka kata saya minum. Memanglah saya dah belajar minum. Minumnya dibagi oleh si suami, bekas suami saya. 3 tahun, 4 tahun dia memaksa saya untuk minum. So tak payah cakap lah. Memang kalau nak bukti, bawa dia ke depan saya. Siapa-siapa yang menuduh saya menuduh yang bukan-bukan, bawa keluarga, ahli keluarga bekas suami saya boleh membuktikan. So sampai saya tidak mau minum, dia bagi minum. Anak saya pun dibagi minum 4 tahun. Anak kembar saya 4 tahun. 4 tahun dia orang bagi Carlsberg. Pergi rumah saudara dekat Taman Mawar Pasir Gudang. Bagi Carlsberg, bagi minum. So saya ingat mereka bubur air ke apa, main-main. Saya ambil, saya cium, itu adalah Carlsberg. Setiap gerak-geri anak saya, setiap keselamatan, langkah-langkah, setiap keputusan dan langkah-langkah saya ambil untuk mensejahterakan keluarga ni yang tidak boleh, kerana network ini memang jahat. Arahan dari network ini memang jahat dan kejam. So hari ni saya dituduh lah tak pandai jaga keluarga, tak pandai. So saya pun tidak takut dengan kehidupan ini. Saya tidak takut dengan tuduh menuduh, dengan mengambil motosikal. Saya tidak. Setiap kali saya nak
minta penjelasan penipuan, kesalahan yang dituduh ke atas saya, setiap kali orangnya hilang. Setiap kali saya nak pergi tanya balik yang kebenaran saya, orangnya hilang. So memang saya tidak dibagi apa-apa pilihan, apa-apa jalan, mana-mana saya pergi pun ditutup. Ditutup. Saya tidak tahu di Malaysia di manakah kedaulatan undang-undang. Saya lebih-lebih lagi saya dari sekolah Melayu. So okey, setiap kerja yang saya buat dibagi kerja macam 3 orang punya, 4 orang punya. Pukul 7 kerja, kalau security guard lah, pukul 7 kerja, pukul 5 kena hantar, kena mula tugas. Pukul 5 dah kena mula tugas, tapi tugas saya pukul 7. Keesokan harinya pukul 7 habis kerja, pukul 8 9 dibawa balik. Kalau ditanya kenapa saya dihantar pukul 5 dah start, lepas tu keesokan 2 jam, 1 jam lebih kena kerja ekstra. Dia kata bos saya kata saya sudah menunggu mereka, tapi mereka tak sampai pada masanya, pasal tu lambat, pekerja yang membuat masa tu lambat. So dengan bijak saya menjawab dia, tanya dia balik, kalau mereka lambat, bos sebagai seorang yang bertanggungjawab ke atas ini tidak mahu meminta kenapa mereka memarah mereka kenapa lambat. So bos sebagai orang yang membagi gaji untuk mereka, yang membagi gaji untuk setiap orang, potong gaji mereka 2 jam sebelum saya masuk kerja, dan selepas habis kerja 2 jam saya kerja. So setiap kali saya kena tipu gaji dan setiap kali kerana mereka bukan dari telefon kerana dari kecil saya tak pakai telefon hanya ada public booth lah, public booth. So dari kecil saya tak pakai telefon so mereka memang dalam badan saya, memang diimplan dalam badan saya. So setiap kali saya tanya, inilah tak ada EPF, pergi kerja mana pun tak ada EPF. So saya tidak tahu sekarang sampai kerja keras sampai 4 orang punya kerja, 1 orang punya gaji pun tak dapat. Tapi hari ni EPF tak ada, simpanan tak ada, semua barang emas semua sudah diambil dengan arahan network dalam badan ni. So lagi mereka bagi ancaman keselamatan untuk diri saya lah. Saya tak takut untuk mati tapi kenapa kami boleh digunakan, arahan siapa kami boleh digunakan sebegini? Arahan siapa? Lepas kita nak buat penyelidikan, kerana kita memang tidak dibagi peluang untuk menyelidik balik untuk mengambil keadilan kita. So bila saya tanya, so buat video, mereka ada komen-komen, ada kan? Bukan saya percaya. Ini adalah crime insurance kerajaan. Ini adalah mungkin you punya organ kena jual. Macam tu lah. So ada seketika isteri adik ipar saya mati minum racun. Mereka katalah dia sudah pinjam alung lah. So ibu kerana alung sudah dipinjam, anaknya kena jual. Inilah Tuhan masih lagi bersebelahan dengan orang-orang yang baik hati. Itulah saya kata. Itu yang mereka kata, membikin saya percaya bapa saya menerima alung lah, itulah. Tetapi sebaliknya bapa saya memang ada ladang sendiri di Goldfield Estate Kuala Selangor. Dia memang ada kebunnya sendiri. Bila 19 tahun, makcik Cina saya, adik perempuan kepada ayah saya, dia ada tanya saya, you mahu saya akan tulis you punya nama? Saya kata tak mahu. Ayah pun tak ada kenapa. Seorang yang ada ladang, tuan miliknya bapa saya, macam mana mereka boleh menyatakan ayah saya? Dari kecil memang saya setiap saat saya dengan bapa saya, tidur pun dengan bapa saya, pergi kutip recycling barang guna, botol kaca semua, saya ikut dia. Walaupun dia kata you duduk dekat rumah panas, terlalu panas, saya tak dengar. Saya nak mesti tolong ayah saya. So setiap data dah tersimpan dekat sini dia tuduh orang Cina, bapa saya mengambil duit pinjaman lah dari Cina. So Cina tu ambil baik, dia tuduh orang Cina pula. So memang dari kecil saya dengan bapa saya, memang dia tak ada ambil
mana-mana alung. So kenapa ini cerita ini diputar belitkan? So untuk ini mereka selalu kena pukul cedera parah. So hanya dalam setahun ini yang saya mengenal pasti mereka nak musnahkan kejahatan mereka, ketipuan mereka, apa yang mereka buat dengan memusnahkan data dalam diri saya. Kenapa kerajaan tidak mahu mengambil tindakan? Siapakah yang berani mengimplan sesuatu di dalam badan saya? Walau kalau saya cakap ini India, ini Cina, mungkin Melayu, mungkin siapa-siapalah, mungkin orang luar. Tapi siapa bagi kebenaran untuk mengimplan sesuatu yang memusnahkan seluruh keluarga sampai 5 generasi So, kalaulah dikatakan ini untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan untuk semua orang, akan mengeluarkan atau membuktikan sesuatu yang berlaku di Malaysia ini yang untuk semua kaum lah. So setakat ini dalam usia 40 lebih mereka tak bagi keadilan, mereka menutup cerita ini. Sebaliknya nyawa saya pula yang terancam, saya yang jadi mangsa, saya tidak dibagi kehidupan yang sempurna. Semua hasil peluh, titik peluh kita di rampas. So saya pun tak tahulah mereka kenapa buat macam ni. Dari kecil saya memang dah kata semua aktiviti yang dibagi untuk saya dari kecil, yang dibawa kawan-kawan saya merayap berkeliaran. So aktivitinya adalah yang banyak saya tengok adalah aktiviti dada. So saya pun ada sanksi lah, macam orang kata saya digunakan oleh kerajaan untuk keselamatan negara lah, seperti yang berlaku seluruh dunia. So itu pun saya tak risau, itu pun saya tak ambil hati. So masa itu mereka mahu tengok sana ada pengendaraan dada, sini ada pengendaraan dada, kenalah pergi duduk untuk dengan penagih dada. Sampai saya pun ada belajar untuk aktiviti menyelamatkan negara, mereka boleh gunakan saya sebagai apa pun tak salah, apa pun tak silap, apa pun boleh diterima. Tapi selepas saya tahu kebenaran, yang kerana dituduh yang bukan kan, so kebenaran, mereka cepat-cepat nak mengalau. Kerana setiap keluarga saya memang berasal dari Kuala Lumpur, wilayah persekutuan. Setiap keluarga yang datang sini lepas tu dihantar balik dengan muslihat, menggunakan keluarga saya sendiri. Mereka mengantar ibu saya dengan perselisihan faham kecil saja. Adik saya sanggup mengantar ibu saya pergi sana dalam 6 bulan sudah meninggal dunia. Pergi dari sini memang ada emas, memang ada. Tapi selepas dia meninggal, sebelum dia meninggal dia ada kena loteri. So dia beli emas. 12 tahun saya jaga ibu saya, semua emas yang saya beli untuk ibu saya hilang. Semua emas yang ibu saya beli dari kecil kena curi. So semua hasil peluh jaga semua susah dibagi untuk saya. Tapi bila ibu saya dah meninggal, semua emas dah pergi pihak lain. Sampai dia punya EPF pun, KWSP pun, ibu saya memang bagi saya 2,000. Tapi dia beli almari lah, peti sejuk lah, barang set katil lah untuk adik saya. Cash tak tahulah berapa dia bagi. Lepas tu saya yang bawa ibu saya nak beli adik saya rantai yang berat sikit, besar sikit, gigi harimau. Orang kata, kita orang India ada pakai gigi harimau dengan emas. Cincin saya yang bawa ibu saya beli sampai 4,000 lebih. So satu orang jaga keluarga susah-susah dengan sekejap